Apa yang tak best pasal Volkswagen Jetta ni? Korang nak tahu tak? Okey, teruskan menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa sekali lagi dengan aku, Ramadan Fauzan, dalam rancangan channel YouTube aku. Selama ni aku banyak bercakap pasal bestnya Jetta, bestnya Volkswagen, kebaikan Volkswagen lah, apa pula. Okey. Dan perlu diingat, setiap design kereta mestilah ada kekurangan dia kan, untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Sekarang ni aku nak cerita pasal yang tak best lah. Nak kata keburukan macam kejam sangat. So aku cakap yang tak best pasal Volkswagen Jetta aku pakai ni. First kali, nombor satu aku nak bagi tahu, servis dia agak mahal. Aku ambil satu contoh. Nasib baik Volkswagen Jetta yang aku ambil ni model CBU, iaitu 2011 sampai 2014. Model twin charge ni murah sikit. Pada setiap perbatuan 60,000 kilometer, dia punya servis dalam harga 2,000 lebih macam tu lah, tak sampai 2,100. Tapi kalau korang ambil yang facelifted punya version, bermula daripada 2016 tak silap aku sampai 2019, major servis dia bagi setiap perbatuan 60,000 kilometer adalah lebih kurang 4,000. So sekali ganda kat situ. Tapi masalah ni aku rasa tak jadi isu besar, sebab kalau korang masih nak kekalkan warranty yang ada, so korang memang kena servis dekat service center Volkswagen lah. Tapi kalau macam aku, kereta dah lebih 5 tahun, tak perlu kot. Tak ada keperluan untuk aku servis dekat service center. Agak cekik darah, memang meninggal. So aku banyak servis kat third party punya workshop lah, yang masih boleh kekalkan warranty. Tapi warranty aku ambil daripada third party warranty lah, bukan daripada Volkswagen tu sendiri. Aku ambil satu contoh, kalau macam aku servis major servis dekat Volkswagen Service Center, dia minta 2,000 macam aku cakap tadi. Tapi kalau aku servis kat luar, third party punya workshop, dia hanya tukar bergantung pada apa yang perlu ditukar saja. Contohnya macam engine mounting, gearbox mounting tu semua, itu dia akan tukar bila dia tengok getah dekat mounting tu sama ada okey lagi atau tak okey. Kalau tak okey, dia akan bagi tahu, bang, ini setahun lagi nak tukar. Bang, yang ini lebih kurang dalam 5,000 km lagi, 10,000 km lagi kena tukar. So kau dapat save budget kat situ lah. Kau boleh prolong lagi equipment ataupun parts yang kau rasa tak perlu tukar pada masa tu. Tapi dia akan kena tukar jugalah. Just nak bagi tahu je. Bab servis mahal tu, tu point nombor satu. So solution dia adalah kau boleh cari workshop yang specialist Volkswagen. Kebanyakannya bila specialist Volkswagen, dia mesti specialist untuk Audi juga, dan juga kereta konti yang lain. Kebanyakannya kereta konti ni dia gunakan sistem yang sama. Dia akan guna sistem untuk scanning, diagnose tool, apa semua tu, dia punya special tool tu semua sama. Antara mostly lah, ada juga yang berlainan, tapi tidaklah 100% sama dia punya barang dia. Contohnya macam Volkswagen dengan Audi adik-beradik, so memang samalah. Kalau macam Volkswagen dengan BMW ada lain sikit, dengan Merc lain sikit, macam itulah. Point nombor 2 pula yang tak best pasal Volkswagen Jetta ni, dia ada beberapa parts yang selalu rosak. Aku ambil contoh speed sensor, mechatronic, water pump, roof lining, piston crack, gear lever bushing. Tapi benda-benda ni jarang berlaku. Cuma paling awal pernah aku baca dalam komen hari tu dekat dalam grup kat Facebook, dia kata 30,000 dah kena mechatronic. Tapi tak apa, kalau 30,000 tu dia masih under warranty. Cuma cepat atau lambat untuk service center buat benda tu lah. Kalau service center tak ada spare part, boleh makan sampai sebulan. Tapi kalau service center tu ada spare part untuk mechatronic tu, biasanya 3 hari dah siap. Dan dia akan bagi courtesy car. So maksudnya dia akan bagi kereta ganti lain lah untuk korang pakai sementara 3 hari tak ada kereta tu. Tapi bergantung pada availability. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, terpaksalah korang cari kereta lain ke apa ke buat sementara tu kan. Okey, berkenaan dengan speed sensor ni,
Dia kebanyakannya berlaku apabila dah 50,000 km jalan, dia akan rosak sekali lah. Speed sensor tak ada masalah. Sebiji untuk satu tayar tu baru RM70, so tak mahal. Yang Mechatronic ni paling awal 30,000. Paling lambat aku tanya itu hari 180,000 kilometer perbatuan dia baru dia jumpa masalah Mechatronic tu. Mechatronic kalau kita buat dekat service center mahal. Mungkin 6-7 ribu. Tapi kalau kita buat dekat luar, kita pakai Mechatronic yang Recon, harga dia lebih kurang 2,500 dengan syarat kau kena trade in kau punya Mechatronic punya unit lah. So kat situ 2,500 je. Macam aku dah kena hari tu, tapi disebabkan aku masih ada lagi insurans daripada third party, so no issue lah. Benda tu semua ada insurans. Water pump pun selalu bermasalah juga. Biasanya dengar bunyi pun dah tahu keteng water pump tu. Kadang-kadang tak boleh jalan, breakdown terus sebab air tu daripada water pump tu terus keluar. Dan kos untuk membaiki water pump tu adalah lebih kurang 600 hingga 900 ringgit berdasarkan bergantung pada workshop yang korang buat tu lah. Lagi roof lining. Roof lining ni kebanyakannya berlaku pada model CBU, sebab model CBU dia buat dekat Jerman, dia buat untuk environment kat sana. So bila barang tu dia bawa masuk Malaysia, so agak panas. Gam yang digunakan tu tak standard macam gam yang kita guna dekat Malaysia ni, tahan panas. So roof lining tu, kapet yang kat bumbung tu roof lining lah tu. So dia akan jatuh sikit. Upholstery yang lain, leather yang dekat pemegang untuk tutup pintu tu pun kadang-kadang tercabut sikit. Macam kereta aku dah kena tu, tapi tunggu masa je lah. Kalau dah kritikal sangat, baru aku tukar lah upholstery kat tepi tu. Tapi setakat ni belum kritikal, baru sikit je, so pakai dululah. Nanti baru buat semua sekali, senang. Itu kos dia lebih kurang antara 200 hingga 400 ringgit kalau korang pergi dekat mana-mana kedai cushion lah, cushion kereta yang boleh buat. Banyak kedai cushion kereta yang boleh buat benda tu. Okey, piston crack. Piston crack ni kebanyakannya terkena pada model-model kereta Volkswagen yang CBU. Contohnya macam Golf, Jetta CBU aku punya ni, alhamdulillah aku punya tak kena. Tapi Golf banyak juga aku dengar isu kena. Jetta pun boleh tahan juga. Cuma nasib-nasib lah, kalau korang terlalu ganas dulu pun, diorang main lanyak aja pun jahanam juga piston crack tu. So aku just nak bagi tahu, kebanyakannya piston crack ni diorang dah claim masa ada warranty dulu. Masa masih dengan Volkswagen lagi lah, kalau korang masih servis dengan Volkswagen lagi. So warranty untuk piston crack tu masih diberikan oleh service center dan Volkswagen. So no issue lah. Aku rasa kereta aku dah tukar dah bahagian piston crack tu. So alhamdulillah lah, tak ada issue lah. Okey, point nombor 3, aku nak cerita pasal handling. Handling dia kalau nak compare sama-sama segmen C, macam kereta Persona aku, Persona 2015, tapi teknologi tu teknologi 2013, Persona Elegance kan. Sama-sama segmen C ni dengan Volkswagen Jetta ni, tapi in terms of handling, kalau main cornering, better lagi Proton. Kita cerita pasal stok. Kalau bukan stok tu lain cerita lah. Salah satu sebab dia yang aku nampak ialah sebab Proton handling by Lotus ni lah yang banyak membantu Proton in terms of handling. Dan bukan seorang je cakap, 2-3 orang yang pakai Proton pun cakap benda yang sama. Setelah dia bertukar daripada pakai Proton, dia orang pakai Volkswagen, dia orang cakap benda yang sama. In terms of handling, memang Proton menang. Tapi kalau in terms of power pickup, keselesaan, stability, memang Volkswagen menang lah. So ada pro and cons kat situ. Point nombor 4 adalah torsion beam untuk segmen C. Volkswagen Jetta ni segmen C, dengan aku punya Persona Elegance ni segmen C. Yang kelakarnya, Persona ni walaupun segmen C yang murah, tapi dia menggunakan stabilizer link untuk dia punya sistem absorber kat belakang, sistem suspension kat belakang. Tapi untuk Volkswagen Jetta 1.4 TSI ni 2013 ni, dia gunakan torsion beam. Sebab itu dia punya handling tak berapa mantap macam Proton. Seperti point nombor 3 tadi aku cakap lah. So kat situ korang kena consider lah kalau nak pakai Volkswagen, kena sacrifice sikit lah. Tapi tak apa, kalau macam Volkswagen ni dia punya handling tak berapa bagus, korang boleh upgrade tayar, boleh upgrade korang punya spring absorber. So mantap balik lah, senang cerita. Benda tu tak ada isu sangat. Point nombor 5 ni, aku tak kata semua orang merasa benda yang sama.
Tapi apa aku nak cakap ialah sport rim ni susah cari sebab dia 5 lubang, lepas tu PCD dia 112. Kebanyakannya sport rim kalau 5 lubang ni kadang-kadang 114, 115 macam tu lah. Tapi kalau macam Volkswagen ni payah sikit lah. Kalau kedai-kedai besar je ada. Setakat ni kedai dekat KL tak ada masalah. Tapi aku pernah carilah sport rim macam ni dekat Johor. Memang susah nak jumpa. Okey, poin nombor 6 yang kelakarnya ni Volkswagen ni, walaupun di segmen C, aku punya expectation untuk dia buka boot kat belakang tu, dia pakailah hidrolik macam dekat Persona kan. Persona segmen C yang aku punya ni pakai hidrolik. So masa tutup tu dia tak adalah mengganggu barang-barang kita yang ada dalam boot tu. Tapi masalahnya benda tu tak berlaku. Persona lagi bagus dia punya boot dia untuk buka sistem, untuk sistem pembukaan boot tu kan lagi baguslah sebab dia menggunakan hydraulic cylinder tu. Tapi kalau macam Jetta ni dia pakai satu arm tu lepas tu sambung dengan spring. So itu drawback dia lah. Dan poin nombor 7 yang terakhir yang aku cakap, dan aku rasa korang tak payah buat apa yang aku buat, di mana korang test drive kereta Volkswagen ni, tak payah test drive. Sebab apa? Keburukan dia kalau korang dah test drive, korang dah tak boleh nampak kereta lain dah. Mesti bayang-bayang, tak boleh tidur, menyebabkan kau mengigau malam-malam sampai boleh mengigau bawa kereta Volkswagen. Itulah jadi pada aku dulu sebelum aku ambil kereta ni. So kesimpulannya, tak payahlah test drive, nanti kan tak boleh tidur. Setakat ni tu je lah poin yang aku nak sampaikan. Kalau korang ada niat nak pakai Volkswagen, aku rasa baik korang teruskan lah. So ada something yang kau boleh upgrade dalam hidup kau. Duit tu tak apa cari kemudian. Kalau tak, sampai bila kita akan berada dekat comfort zone dan tak keluar daripada comfort zone. Dan itu adalah bahaya. Okey, sekian sahaja nasihat aku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lain kali.